Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kepada kita untuk sama-sama hadir ke masjid ini untuk menunaikan solat maghrib berjemaah. Seterusnya sama-sama kita duduk lepas maghrib mendengar tazkirah kuliah maghrib. Moga-moga dengan demikian Allah menjadikan hati kita ini semakin tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan hati kita ini ringan, hati kita ini lembut, hati kita ini tunduk kepada perintah Allah, dan dalam waktu yang sama kita membenci perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pada malam ini santai-santai kita lepas maghrib, rehat-rehat. Hari ni cuaca panas kan, pada pagi tadi panas sikit, terus sampai ke petang ni baru hujan sikit. Alhamdulillah, rasa lega je dok. Tadi bahang dia kuat. InsyaAllah pada malam ini kita akan berdiskusi. Pada saya ini ada sebuah kitab. Kita nak mendiskusikan sebuah kitab yang nama kitab ni 40 hadis. 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Kita buat diskusi malam ni. Diskusi kitab, tajuk dia 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Biasa orang hadis dia kata hadis arba'in. Hadis 40 ni orang sebut hadis Nawawi je. Imam Nawawi hadis 40. Hadis 40 kan, belajar hadis Nawawi. Yang ni lain sikit, rare sikit lah. 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. 40 juga, tapi dia membahaskan tentang hadis-hadis yang berkait dengan politik dan kepimpinan. Jarang ada karya yang dibaca begini. Tambah pula nak baca dalam masjid, lagi mengerikan kan? Sebab tajuk tentang politik dan kepimpinan. Jadi konten itu mungkin ada panas-panas sikit, tapi dia bergantung kepada tukang driver dia lah. Kalau driver dia bawa corner lipat, memang lap, memang bergolek. Tapi kalau driver dia bawa slow relax kan, corner-corner lipat pun tegak aja, okey. InsyaAllah kenderaan penumpang berada dalam keadaan selamat. Itu penting driver tu kan bawa. Okey. Karya ni, ini saya rasa naskah lama. Ini karya Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Sekarang ni Profesor Madya. Tuan-tuan boleh, nama ni biasa ada dalam masuk dan TV lah, ada ceramah-ceramah dia ada. Sekarang ni Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi, salah seorang pensyarah di USIM. Biasa kalau tuan-tuan nak dapatkan buku ni menarik sebenarnya. Kalau nak yang percuma, Google aja, dia ada PDF. Jangan buka sekarang. Nanti balik sambil-sambil tu boleh Google je 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Ada PDF. Saya tengok banyak dekat internet. Kalau nak beli, harga dia murah aja. RM15, RM20 itulah. Ada Shopee ada, Lazada ada. Dia membahaskan 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Seronok, menarik. Okey. Karya Dr. Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Okey. Kita tengok sikit perkenalan dia ni. Kalau kita buka sini, dia ada kandungan. Dekat muka surat halaman tu, yang depan tu dia tuliskan kandungan. Dia nak membahaskan tentang apa? Saya tengok depan sini, 40 hadis tentang politik dan kepimpinan.
diterbitkan oleh Ulum Hadis Research Center dekat Bandar Baru Nilai di USIM lah, dekat Nilai Negeri Sembilan. Okey, isi kandungan dia ni dia ada 40 hadis. Apa kita tengok tajuk dia. Mula-mula dia pergi pada mukadimah tradisi 40. Diceritakan pada kita tradisi 40 ni. Pasal apa 40? Apa kaitan 40 dengan hadis? Kenapa tak 41 ataupun 39? Kenapa nak 40 juga? Ada dia punya cerita simbolik di sebalik nombor 40 itu. Okey. Hadis yang pertama tajuk dia, gila kuasa adalah satu penyakit. Itu hadis pertama. Kedua, larangan meminta-minta menjadi pemimpin. Ketiga, menjadi pemimpin adalah satu penyesalan. Keempat, hadis keempat, pemimpin penipu diharamkan syurga. Hadis kelima, pemimpin mestilah kuat dan amanah. Hadis keenam, larangan membantu pemimpin yang zalim. Hadis ketujuh, pemimpin yang menyesatkan. Kelapan, tanggungjawab menegur pemerintah. 9, bagaimana menegur pemerintah. 10, pemimpin yang menyusahkan rakyat. 11, pemimpin yang terlalu keras. 12, siapakah yang dimaksud dengan pemimpin yang bodoh? 13, tugas pemimpin adalah berkhidmat untuk rakyat. 14, ganjaran buat pemimpin yang adil. 15, sifat pemimpin yang menjadi ahli syurga. 16, melayani kerana rakyat. 17, pemimpin jangan tutup pintu untuk rakyat. 18, pemimpin adil tidak memilih ketika mengenakan hukum. 19, larangan melantik pemimpin rasuah. 20, menghayati kehidupan rakyat. 21, keutamaan memimpin kesatuan. 22, tidak dinamakan asabiyah. 23, kelemahan sistem demokrasi. 24, kepimpinan bertujuan mendaulatkan Islam. 25, pemimpin biarlah Muslim. 26, membangun ekonomi umat Islam. 27, jangan jadi pemimpin yang dibenci rakyat. 28, menolak lantikan anak beranak, nepotism. 29, jawatan bukan untuk mendapatkan habuan. 30, kewajipan mentaati pemerintah. 31, bolehkah menggulingkan pemerintah. 32, kewajipan rakyat mempertahankan hak mereka. 33, menjauhi kebatilan sekularisme. 34, menolak neraca liberalisme. 35, menolak pemimpin berfikiran liberal. 36, lantik pemimpin bukan kerana populariti. 37, pemimpin mengajak manusia kepada Allah. 38, pemimpin yang disayangi Allah. 39, pemimpin bersikap amanah dan jujur. Dan 40, doa buat pemimpin. Tu. Memang pengarang ni dibuka kitab hadis, Sunan Sitah, Sunan Tis'ah, semualah Bukhari, Muslim, semua sekali masuk dalam tu. Dia pilih tajuk-tajuk hadis-hadis yang berkait dengan politik dan kepimpinan. Menarik untuk kita baca. Jarang dibaca. Biasanya kalau hadis arba'in tu kan cerita tentang adab, akhlak, ibadat, macam mana jadi baik kan. Ni dia membahaskan tentang politik dan juga kepimpinan. Okey. So pengarang dimulakan. So semuanya ada lebih kurang dalam 160 muka surat. Okey, dimulakan oleh pengarang ni dimulakan dengan satu ayat Quran surah An-Nisa ayat 59 sebagai muka depan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim,
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyeru kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. An-Nisa ayat 59. Satu ayat Quran letak dekat depan ni sebagai satu penanda aras bagaimana kita nak memilih pemimpin. Bagaimana kita ni sebagai manusia, kita ni ada tanggungjawab. Tanggungjawab untuk memilih pemimpin. Sebab sangat penting. Pemimpin yang kita pilih ni, dia menentukan masa depan kita. Kita, anak kita, cucu kita, kawan karib kita, orang kampung kita. So, pemimpin yang kita pilih itu sangat penting. Satu, kalau hadis biasa, Arba'in Nawawi untuk diri kita, amalan gitulah, ginilah kita buat untuk diri kita sendiri. Tetapi hadis-hadis ni yang dibawa ni adalah satu arahan pada Allah. Allah menyuruh kamu, perintah pada Allah. Kalau hadis Arba'in biasa Nawawi untuk diri kita, amalan kita begitu begini. Tapi sebenarnya ini arahan pada Allah. Satu arahan pada Allah yang mana arahan ini Allah bagi supaya kita ini tu'addul amanati ila ahliha. Supaya kita pilih, kita serahkan kepimpinan itu kepada orang yang sepatutnya ahlinya. Dan pemimpin kat sini bukanlah kita nak tengok pimpin negara. Tak. Situ satu aspek. Tapi dalam konteks kita lebar luaskan. Pemimpin kita nak memimpin masjid. Kita nak memimpin keluarga, nak memimpin dekat-dekat pejabat, pemimpin dekat kita nyelurung kawasan kita, taman kita, semuanya kita perlukan seorang pemimpin. Yang mana pemimpin tu dia menentukan masa depan tempat yang dipimpin. Seorang nazir masjid, biro-biro AJK dia menentukan pentadbiran pengurusan masjid ni bagaimana. Dia kreatif, susun programnya dengan baik, menarik, panggil penceramah sana, panggil penceramah sini, panggil pula saya. Dia pun panggil saya lah, saya ni kena panggil juga. Tu tanda aktif lah, bagus. Tak ada masuk kan. Ada je program, bila tak ada ganti, tukar ni. Kreatif buat yang tu, buat yang ni kan. Orang menarik. Bagaimana cara nak tarik orang datang ke masjid. So kena bagi amanah tu ila ahliha. Kena pilih nazir, SU, bendahari, AJK dia orang yang jiwanya ada di masjid, hatinya ada di masjid. Jangan kita duk jadi bila pilih AJK masjid ni dia jadi berpuak-puak, ada tim A, ada tim B, ada tim C. Yang ni tak puas hati dengan ini, orang ni tak puas hati dengan ini kan. Yang ni orang nak pilih tim dia, walaupun sebenarnya tim dia tu tak apa bagus sangat. Dia tahu ada orang lain. Dia daripada tim A, ada tim B, ada tim C. Dia tahu dalam 3 tim ni yang paling bagus tim B ni jadi nazir. Tapi dia bukan geng aku. Tengok. Itu yang tu'addul amanati ila ahliha. Kita kena bagikan amanah pada ahlinya. Tambah pula kita mengurus masjid. Lagilah untuk semua masyarakat. Tak sepatutnya benda-benda yang melibatkan politik, melibatkan kepartian, melibatkan asabiah, perkauman kita bawa dalam masjid. Tak, jangan. Masjid dia kena jadi satu tempat penyatuan semua ummah. Bergaduh kat luar tak apa, dalam masjid kita yang bergaduh. Kita bersatu semua. Jangan ada unsur-unsur perbalahan, perbezaan pandangan, kepartian, bangsa kita bawa dalam masjid. Dia hilang. Habis itu Nabi SAW bila sampai Madinah, pertama Nabi buat Masjid Quba. Quba tu Nabi afsus salam. Tengok hadis pertama Nabi bila sampai Madinah, mula-mula dia ajar afsus salam, bagi salam, tolong orang, bangun malam, buat ibadat. Nabi bagi satu
satu hadis yang semua orang boleh buat, nak tarik orang kepada Islam. Begitu yang dia kata tu adul amanati ila ahliha, dalam konteks masjid begitu. Begitu juga bila kita pilih pemimpin, konteks negara, tempat, kawasan, kena ahli, orang yang ada keahlian, yang berhak menerimanya. Satu dalam ayat ni. Kemudian Allah sebut apabila kamu menjalankan hukum di antara kamu, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. So dia kena ada sifat keadilan. Dia sebagai pemimpin. Sesungguhnya Allah itu memberi pengajaran dan sebaik-baik kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi maha melihat. Okey. Kita tengok mukadimah sikit. Mukadimah Dr. Ahmad Sanusi ni. Okey. Apa kata dia? Kegairahan dan kerakusan manusia dalam mengejar kuasa menjadikan mereka tergelincir dari landasan yang digariskan oleh syarak. Kekeliruan pemikiran moden seperti liberalisme, sekularisme telah mengaburi neraca pertimbangan manusia. Kerangka pemikiran yang dibentuk melalui pertimbangan akal dan nafsu telah membenam asas maqasid yang direncanakan oleh syarak. Justru penghasilan karya yang menghimpunkan 40 hadis berkaitan politik dan kepimpinan ini diharap dapat memberi sedikit panduan berhubung kuasa dan pemerintahan seperti yang pernah diungkapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang dibawakan sebagai mukadimah, dia nak ceritakan bahawa kepada kita dalam isu politik, kepatian, pentadbiran, pengurusan, pemerintahan, kita ni manusia ni dia memang ada sifat mengejar kuasa. Dalam usaha tersebut ada yang tergelincir daripada landasan syarak yang sepatutnya. Berlaku kekeliruan dari sudut berfikir, salah ambil tindakan disebabkan apa? Pertimbangan akal, nafsu yang tidak dapat dikawal dengan sebaiknya. Jadi dibuat 40 hadis berkaitan politik dan kepimpinan ni dengan harapan. Ini harapan pengarang. Dia mengharapkan hadis-hadis yang kita baca dalam ini ada sedikit panduan bagaimana kita nak memahami berkaitan dengan kuasa, pemerintahan, pentadbiran yang Nabi ajar. Nabi ajar bagaimana sebagai pemimpin pentadbir yang sepatutnya. Okey. Secara umumnya hadis-hadis ini ditulis berdasarkan matan daripada kitabnya yang asal. So dia tulis ni sebenarnya ada kitab matan yang asal. Dia ada matan hadis di situ. Ataupun matan kitab yang asal tu ada. So dia ambil hadis-hadis ni daripada matan yang asal. Pun begitu terdapat juga hadis yang diambil daripada sebahagian lafaznya sahaja. Ada pengarang ni 40 hadis. Betul-betul dia ambil hadis daripada hadis-hadis Sunan Tis'ah, Sunan Sitah diambil. Kemudian ada juga dia kata hadis yang diambil daripada lafaznya sahaja. Dia ambil lafaz saja. Kadang panjang tapi dia ambil sikit-sikit tempat-tempat tertentu. Lafaznya sahaja. Bukan teks Nabi betul. Ada hadis, dia ada teks, matan dia tu, dia ada perawi dan juga matan dia. Sanad dan juga matan dia. Ada yang matan dia betul, ada yang diambil lafaz daripada matan tu saja, difahami gitu. Ini bertujuan bagi meringkaskan penulisan di samping memberi fokus kepada isi kandungan yang diambil. Jadi pengarang ni dia tak ambil semua hadis, dia tag aja. Hadis ni panjang, ambil tag sini sikit, kod yang ni sikit, kod ni sikit. Betul-betul dia pergi kepada poin, lubul bab, isi konten yang boleh dia bahaskan dalam konteks pentadbiran, politik dan juga kepimpinan. So tak semuanya begitu. Dari aspek sanad pula, matan, dia ada matan. Kalau kita tengok hadis ni ada dua, ada sanad, ada matan. Sanad tu nama lah, silsilah nak sampai kepada matan. Matan tu teks hadis tu. Dia kata dari sudut sanad, penulis hanya menukilkan perawi yang tertinggi, iaitu rawil a'la. Ini seronok kalau kita baca karya yang mana ditulis orang bidang dia. Macam ni. Jadi Al-Fadhil, Dr. Ahmad Sanusi ni dia memang bidang hadis. Jadi kita baca tu sedap sebab orang bidang dia menulis. Kadang-kadang kita ni bila kita baca kitab ni bukan bidang dia menulis benda tu, ataupun orang yang bukan bidang berbicara tentang benda tu. Jadi dia tak
tak masuk sangat. Tapi bila orang yang bidang hadis menulis tentang hadis, kaedah penulisan hadis itu betul, kena caranya. Dan dia ambil hadis, cara dia nukil, makna hadis tu, ada iskal hadis, muskil hadis, dia faham dengan betul. Kadang-kadang kita ni kalau bukan bidang hadis, kita baca hadis, kita boleh salah faham, salah takbir kepada hadis. Tapi kalau orang bidang ni, dia memang ngadap, ni memang dia punya makanan dia kan. Jadi bila kita ambil tu, tenang hati, tambah pula orang yang duduk kat universiti ni, lagilah makanan dia. Jadi kita selesa untuk berpegang dengan pandangan dia. Jadi dari sudut sanad pula, ni kaedah lah. Bila orang yang bidang bercakap, menulis, dia akan letakkan kawaid, kaedah sebelum kita baca mana-mana kitab. Jadi kita baca mana-mana kitab, dia ada pedoman. Kita tak tergelincir. Ni menariknya. Dan orang menulis tu orang bidang, dan diterangkan pada kita hadis-hadis ni bagaimana sanad dia begini, matannya begini. Kalau matan tadi disebutkan, tak semua dia ambil, mungkin dia ada kod-kod dari sudut sanad. Sanad tu kadang nama ramai, dia kata aku tak letak semua. Dia hanya ambil namanya rawil a'la. Rawil a'la ni satu perawi yang terakhir sebelum pada Nabi tu. Itu perawi yang akhir sebelum Nabi, itu disebut sebagai rawil a'la. Satu perawi supaya boleh trace. Kadang-kadang hadis orang tak letak perawi langsung, kadang letak makna langsung, tak tahu sumber mana. Tapi ini dia letakkan sanad tu ada rawil a'la, dia tak letak semua nama. Letak semua nama jadi kitab sanad lah pula kan. So dia letakkan rawil a'la. So orang bidang. Kalau tuan-tuan tengok kita kat Malaysia ni, kita ada garis panduan penulisan hadis di Malaysia oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya terlibat samalah, semua saya jaga bahagian Quran. So kalau kemudian hadis ni dekat Kementerian Dalam Negeri tu, kita dah ada dah garis panduan macam mana nak menulis hadis. Antaranya ini, apa setiap hadis yang ditulis, at least dia kena ada disebut sebagai rawil a'la. Perawi dia tu kena ada. Supaya bila orang baca, dia tak tersasar. Dia tahu daripada mana nak cerita tentang apa, hadis ni konten apa je jelas. Begitu okey. Manakala nama-nama perawi yang lain dalam rantaian sanad tidak telah ditinggalkan, nama-nama lain tu dia tak letak lah, hanya satu perawi je sebelum pada hadis, disebut sebagai rawil a'la. Okey. Kemudian kata pengarang, sumber hadis dinyatakan di bahagian terjemahan. Bahagian terjemahan, setiap bila didatangkan hadis, ada rawil a'la, ada matan hadis yang dipetik, kemudian dia akan letakkan sumber hadis tu, daripada mana dia dapat. Ini bila kita baca hadis begini, senang hati tahu ni mana kitab mana dia ambil, daripada mana. Tak adalah belum kata ni hadis dhaif ni apa ni palsu semua kan. Tak tahu, tak ada sumber, kita pun baca duk cerita, masyarakat dengar cerita macam best je, fadail itu, fadail, kelebihan, tiba-tiba ada pula dengar ustaz kata ini palsu ni, orang reka-reka. Kita dah lama pegang, dah lama beramal, ini berlaku sebenarnya. Itu yang menjadi masalah dalam masyarakat. Kalau tuan-tuan tengok orang dulu, mereka ni belajar hadis, petik hadis, tapi hadis tu dia status tak jelas. Hadis tu hadis palsu, tapi seorang ustaz, tok guru, dia ngajar sebut hadis tu, dah lama dia ajar. Dia ajar, dia cakap begini. Biasanya hadis tentang kelebihan lah, fadail. Dia pegang, kata hadis ni begini, kelebihan gini, bla bla bla. Pegang, ustaz tu pun amal, suruh orang amal semua gini-gini. Bukan setahun, 10 tahun dah dia pegang tu. Tiba-tiba lepas 15 tahun, mari orang bidang hadis kata, ini hadis ni hadis palsu ni. Bukan Nabi tak cakap, orang reka-reka. Dia dah 15 tahun pegang, dah ngajar. Senang tak nak ubah stand tu. Tu masalah dia. 15 tahun dah beramal. Itu yang, kalau jenis orang yang berjiwa besar, dia kata okey betul, dan dia boleh kita baikilah. Ada kelemahan kita terlepas pandang sebab kita bukan bidang hadis. Tu gitu. Cakap gitu. Dia berlaku. Kalau orang tu berjiwa besar kan. Tapi tak semua orang mampu buat begitu.
Kadang orang pertahan fadail. Dia kalau dhaif okey lagi. Yang dhaif okey lagi. Kalau hadis tu hadis palsu tu banyak. Sebab dalam disiplin ilmu hadis ni bukan semua orang belajar. Jadi orang yang belajar dia tahulah susunan, susu galur dia, dia lebih berhati-hati. Dia soal hadis. So kita kalau orang sebut-sebut hadis tu kena berhati-hati. Tambah zaman sekarang ni macam-macam ada macam-macam jenis ada. Okey, dia kata sini. Sumber hadis dinyatakan di bahagian terjemahan. Hadis yang dinukilkan daripada Sahih Bukhari dan Muslim tidak dinyatakan status hadis tersebut, memandangkan kita telah pun menerimanya sebagai hadis sahih. Kalau Bukhari Muslim dia tak letaklah, kita tulis sebab itu makruf, semua orang dah tahu. Manakala hadis yang dinukil daripada selain dua kitab tersebut akan dinyatakan sumber serta status hadis tersebut. Bukhari Muslim memang hadis sahih, maka tak perlu nak petikai. Memang ada orang tak, satu dunia orang tak petikai Bukhari Muslim sebab ada hadis sahih. Tapi kalau hadis-hadis yang lain tu, maka dia kata sebagai penulis dia letakkan sumbernya, satu sumber kitab mana dia ambil, satu. Kedua, dia nyatakan status hadis ni dhaif ke, palsu ke, hasan ke, boleh pakai, tak boleh pakai ke, macam mana kita nak berpegang dengan hadis itu. Seronok baca. Jadi kita pegang tu boleh berhujah. Aku pegang hadis ni faham begini, ini kitab dia daripada gini-gini, jelas kita beramal. Kalau orang nak komen pun kita tak boleh. Tapi macam saya cakap tadi, jenis yang kalau jenis tak ada tu, tiba-tiba boleh dong komen, hadis ni hadis palsu. Yelah, dulu aku belajar pun ustaz tu cerita je, dia tak cerita pun hadis mana-mana ni. Kan? Jadi masalah. Kan? Okey. Okey. Kemudian kata pengarang, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Zulhilmi Muhammad Noor serta Ustaz Ahmad Syamil Muhammad Isa atas kesudian mereka membaca dan menyemak serta memberikan komentar terhadap karya ini. Okey. Dia bila karya ni bersifat akademik, dia tak syok seorang, tak syok sendiri orang kata kan. Ni kalau karya yang bagus, dia tak syok sendiri. Maksudnya bila dia tulis, dia tidak berpada dengan apa tu, kena ada orang lain semak, cek balik, beberapa orang cek, yang bidang juga cek tengok ada salah, takut bila dia tulis dia salah faham, salah petik, salah tempat berlaku. Kita ni manusia. So bukan sekat dia buat, ada tukang cek, beberapa orang sahabat dia yang tukang cek. Tidak lupa juga buat isteri tersayang Puang Nur Aslina Abdul Rahman yang menguruskan kerja-kerja yang membantu melancarkan penerbitan karya ini, semoga bermanfaat. 5 Syawal 1441 28 Mei 2020. Mukadimah dia ni. Okey. Habis tu kita tengok. Kemudian kita tengok dia mulakan muka surat 3 ni, tajuk tradisi mengumpul 40 hadis. Apa cerita 40 ni? Mana surat beranak 40 hadis ni? Kita nak tengok kan. Okey, dia nak bahas itu dulu sebelum masuk hadis yang pertama. Okey. Tradisi mengumpul 40 hadis, kata pengarang. Barangkali ada yang bertanya, mengapa dikumpul 40 hadis sahaja? Daripada mana datangnya tradisi sarjana hadis mengumpulkan 40 hadis ini? Pada hakikatnya usaha ulama mengumpul 40 hadis ini dimulakan oleh sarjana hadis silam. Penghasilan karya sebegini adalah berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, kata an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala ummati arba'ina hadithan min amri dinihi ba'athahu Allahu faqihan wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Ada tradisi mengumpul 40 ni sebenarnya ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi memberikan galakan. Apa kata Nabi? Dibawakan hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara buat umatku 40 hadis daripada urusan agama, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat oleh Allah sebagai orang yang faqih, dan aku akan memberikan buat dirinya syafaat dan penyaksian di hari
akhirat kelak. Dia tu ini Al-Baihaqi Syu'ab Al-Iman. Hadis ni status dia hadis dhaif. Dia letak ni. Suri hadis tu dia letakkan status ni hadis dhaif. Apa? Nabi SAW menyebutkan sesiapa yang memelihara hafizu ala ummati arba'ina hadisan, dia memelihara buat umat Nabi Muhammad ni 40 hadis. Hafal 40 hadis, ingat 40 hadis, yang mana hadis itu min amri dinihi, daripada hadis yang berkaitan dengan urusan agama. Maka ba'athahu Allahu faqihan, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti faqih, jadi orang yang cerdik. Hari akhirat nanti bangkit sebagai orang yang cerdik. Wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Satu Nabi kata kelebihan dia 40 hadis. Kita jaga, kita pelihara, kita faham, kita amalkan, kita hafal 40. Satu, akhirat kelak besok bangun jadi orang cerdik. Satu. Kemudian Nabi kata wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an. Kedua, dapat syafaat Nabi pada hari akhirat kelak nanti. Kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi wa syahidan, dan penyaksian di hari akhirat kelak besok. Nabi disaksikan kita dekat dunia ni, memang kita ambil 40 hadis tu, jaga elok, amalkan. So 3 kelebihan. Tu surat beranak 40 hadis tu. Satu, Nabi sebut jadi kita bangkit akhirat kelak besok jadi faqih, cerdik. Kedua, dapat syafaat Nabi. Ketiga, Nabi menyaksikan kita pada hari akhirat besok. Betul, kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan lah, kita bagi contoh mudah nak faham. Kita ni sebagai seorang ayah, bapa, ada anak 5 orang, 10 orang ke, 15 orang, ada isteri, ada cucu kan. Kita sebagai datuk ke, kita sebut, kita bagi nasihat. Kita pun adalah satu hari kita bagi nasihat, duduk panggil anak-anak semua duduk, cucu, adik-beradik semua, kita pemimpin dan keluarga, kita pun bagi nasihat. Kata jangan, kamu ni semua kena begini, satu. Kemudian kamu semua kena begini, nombor 2. Kamu semua jangan begini, nombor 3. Kamu semua kena begini, nombor 4. Dan kita sebagai bapa, pemimpin, kita mengharapkan sangat anak, cucu kita dengar nasihat kita baik, ikut nasihat kita baik. Kita sebagai pemimpin, kan? Satu, okey. Habis kita cakap, kita habis ceramah kita lah sebagai pemimpin tau. Tiba-tiba ramai anak-anak kita, anak cucu kita lah, katakan ada 20-30 orang campur sama kali. Ada dalam 2-3 orang tu ambil, dia catat, dia ingat, dia catat, dia hafal. Dan benda tu dicatat, dia hafal, dia ulang, dia ajar kepada cucu dia, anak dia, yang kita ni dulu ajar dia, kan? Kita sebagai bapa, dia ambil, dia catat, dia ingat, ini dulu atuk kamu kata gini, satu. Yang kedua, atuk kamu kata gini. Yang ketiga, apa perasaan kita? Apa rasa kita macam mana? Sebagai bapa, sebagai pemimpin, kita rasa macam mana? Allahu Akbar, Allah Ta'ala anugerahkan anak yang macam ini. Dia ingat pesan-pesan kita tu. Jadi Nabi SAW dapat umat yang macam itu. Ini hadis 40 ni. Dapat umat dia yang jenis apa dia cakap tu, dengar, hafal, amal, sampaikan. Nabi kata Allahu Akbar, dapat umat ni seronoknya lah. Dapat umat yang macam ini, akhlak, perangai, sifat dia, menyampaikan hadis-hadis dia, dengar, sampai, amal, didik orang lagi. Maka Nabi kata, syafaat aku akhirat besok aku bagi syafaat. Jenis anak-anak murid umat aku macam ni, aku bagi syafaat. Syafaat aku saksikan dia, dia hafal, dia ingat, dia saksikan dia. Bangun akhirat besok cerdik, Nabi kata. Tu mudah nak faham bahasa kita begitu. Tu. Jadi kita kena ada dalam diri kita kelebihan 40 hadis tu. Okey. Kemudian pengarang dibawakan di sini. Menurut Al-Imam An-Nawawi, para ulama hadis telah bersepakat bahawa hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif. Hadis ni hadis lemah lah. Hadis yang sifatnya lemah. Namun mereka masih mengamalkan hadis ini sebagai galakan untuk mereka melakukan amalan, iaitu fadailul amal, kelebihan beramal, kebaikan dalam mengumpulkan hadis. Dan mengumpul hadis maksudnya status hadis yang dijadikan hujah
40 tu tadi, status hadis ni lemah. Tapi hadis lemah, hadis dhaif ini dari ulama secara jumhur mengatakan hadis dhaif untuk fadail amal semua setuju, boleh pakai. Di hadis dhaif ni kita tak boleh hujah untuk akidah, tak boleh lah. Orang guna hukum-hukum fiqh jadi kat utama, dia tak boleh, dia kena hadis sahih. Tapi untuk fadail amal, untuk ambil kelebihan, boleh. Semua ulama setuju kata hadis dhaif ni kita boleh ambil, kita pakai untuk fadail amal, kelebihan beramal. Apa dia kelebihan dia tu? Ini dikatakan kelebihan mengumpul 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hujah dia. Kemudian kata pengarang, ketika menguraikan hadis ini, dibawakan hadis ini, hadis 40 ni Imam Nawawi komen, kan kita ada hadis 40 Imam Nawawi kan. So Imam Nawawi pun komen juga hadis ni. Nawawi kata hadis ni dhaif. Kemudian dibawa, pengarang bawa lagi kata-kata lain. Ketika menguraikan hadis ini, Al-Imam Al-Muallimi menjelaskan bahawa memang benar hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif. Namun para sarjana hadis tidak menafikan bahawa usaha menghimpun dan memelihara hadis adalah antara amalan kebaikan yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Tahqiq kalam. Jadi pengarang dibawakan bukan setakat kata Imam Nawawi, dibawakan ulama-ulama yang lain. Imam Al-Muallimi komen juga tentang hadis, penggunaan hadis dhaif ni, benda yang bagus. Okey. Kemudian dibawakan lagi pandangan lain menurut Abu Tahir As-Silafi, sarjana hadis. Azan belum ya? 8.40. Ada 1 minit lagi. Okey. Menurut Abu Tahir As-Silafi, sarjana hadis yang terawal dalam menghasilkan karya hadis 40. Ini cerita hadis 40. Siapa yang pertama menghasilkan karya hadis 40 adalah Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak. So ulama pertama sarjana hadis yang mula kumpul jenis 40 ada, yang lain ada kumpul tapi tak kumpul 40, mungkin 100 ke 1000 ke 80, tapi yang jenis orang pertama jenis buat 40 ni kata pengarang ialah Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, seorang sarjana hadis, ulama hadis. Dia yang pertama ambil hadis ni, dia susun 40 hadis. Tu Abdullah bin Mubarak. Tradisi ini diteruskan lagi oleh sarjana hadis yang ulung seperti Al-Imam Al-Daruqutni, kemudian datang Al-Hakim, Ibnu Asakir, Al-Zahabi. Lepas aja Ibnu Mubarak dia buat karya 40 hadis, lepas dia orang lain follow, yang ni pula buat 40 hadis, orang ni pula ambil 40 hadis ni, yang ni pilih 40 hadis angle ni, orang ni ambil 40 hadis angle ini. Imam Nawawi ada pula karya dia hadis 40 dia, berterusan. Dan di antara karya yang paling ulung dalam mengumpul 40 hadis adalah karya Al-Imam An-Nawawi yang terkenal sehingga hari ini. Itu biasalah kita dengar hadis 40 Imam Nawawi. Jadi ada ini surat beranak 40 hadis. Okey, kita beri laluan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, saya ambil 5 minit lagi ya. Habis dah tu. Maksudnya kita dah kenal sikit buku dia. 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Tajuk dia ada 40 hadis. Kemudian dia bawakan satu ayat Quran sebagai penanda aras kerangka konsep penulisan 40 hadis. Kemudian dia ceritakan mukadimah dia tadi sikit, bagaimana proses dia buat kitab ni. Kemudian dia mulakan dengan tradisi 40 hadis, surat beranak. Kita baca satu hadis. Okey, dia masuk hadis yang pertama. Ambil feel sikit hadis dia. Sikit je kita ambil, baca satu hadis.
Hadis yang pertama, muka surat 7. Gila kuasa adalah satu penyakit. So dicarikan hadis Nabi yang menceritakan bahawa gila kuasa ni, seorang pemimpin gila kuasa adalah satu jenis penyakit, kata dia. Apa hadis tu? Dia bawakan hadis daripada Sahih Bukhari. Hadis nombor 7148 dia kata. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari ni? Nabi kata daripada ni, hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu, kita lah, Nabi pesan kita ni, umat Nabi Muhammad ni, kamu akan bersungguh-sungguh mengejar kepimpinan, iaitu jawatan. Kita akan tengok ada jenis manusia ni yang jenis dikejar kepimpinan, nak dapatkan jawatan, sedangkan ia akan menjadi satu penyesalan. Yang dikejar tu, kata Nabi, untuk dapat jadi pemimpin, untuk dapatkan jawatan tu, kata Nabi, dia akan menjadi satu penyesalan buat kamu di hari akhirat. Satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dia akan jadi satu cukup yang menyesalkan pada hari akhirat. Walaupun kata satahrisuna alal imarah, kejar jawatan tu, akhirat besok, kata Nabi, itu penyesalan. Kemudian kata Nabi, maka yang sebaik-baiknya adalah yang memberi susuan. Maksud dia apa sini? Dia kata fa ni'mal murdi'ah. Dia kata sebaik-baiknya adalah yang memberi susuan. Maksud dia ni pemimpin yang memberikan kebaikan. Jadi kejar nak jadi pemimpin, penyesalan hari akhirat. Nabi kata yang sebaik-baik kalau jadi pemimpin ialah pemimpin yang memberikan kebaikan. Wa bi'satil fatimah. Dan Nabi kata, dan yang seburuk-buruknya adalah pemutus susu, iaitu dia berikan kiasan. Iaitu kiasan buat pemimpin yang memutuskan nikmat kepada rakyat. Satu, Nabi sebut, kamu akan jumpa manusia yang dia akan mengejar untuk jadi pemimpin. Dan bila kejar tu, sebenarnya jawatan tu hari akhirat adalah satu bentuk penyesalan. Tapi kata Nabi, ni Nabi kata fa ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Maka siapa yang jadi pemimpin, kata Nabi, yang terbaik adalah pemimpin yang memberikan kebaikan. Bukan tak boleh, boleh, tapi pemimpin yang memberikan kebaikan. Wa bi'satil fatimah. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang dia memutuskan nikmat kepada rakyat. Maksudnya bila dia jadi pemimpin, kita orang yang dia pimpin, maka yang tu tak dapat, ini tak dapat, itu janji, ini janji, benda-benda yang sepatutnya kita boleh dapat, dia potong. Sebab dia duduk ke atas, kuasa pada dia, dia menentukan apa yang sepatutnya ditentukan. Jadi menyebabkan orang kat bawah tak dapat hak-hak dia. Itu yang dikatakan wa bi'satil fatimah. Sebagai rakyat, kita tak dapat hak kita sebagai rakyat. Itu sebut buruk. Kalau sebaik-baik adalah yang memberi susu. Ini diberikan kiasan. Itu baru matan dia. Ada ulasan-ulasan dia, insya-Allah pada masa-masa akan datang nanti ada waktu dan ruang, bolehlah kita sembang-sembang dia, menarik tentang hadis 40 berkaitan dengan politik dan juga kepimpinan ini. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.